علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر لنا أمورنا في حال الدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين أما بعد. Yang dimuliakan kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan kepimpinan surau, para asatidah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, ayahanda, bonda, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh dengan kasih sayang dan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk meletakkan dalam setiap perbuatan kita adalah kembali kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada malam ini ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala permudahkan untuk dilaksanakan adalah semata-mata untuk mengembalikan diri kita memperingati akan keimanan yang benar kepada Allah Azza wa Jalla dan juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan dalam pertemuan pada malam ini adalah dengan pertemuan yang disebutkan dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, adalah menjadikan kepada kita sebagai satu umat yang perlu banyak terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan umat ini diagungkan, seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan umat ini dimuliakan, seorang nabi yang diletakkan akan keutamaan pada semua para nabi, dan juga begitulah diletakkan kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua jalan kebaikan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah dengan perutusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil kepada jalan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditunjukkan bagaimana syukurnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bangkit daripada tidur mereka akan syukur dengan tiga perkara utama. Yang pertama adalah bangkitnya masih lagi dalam keadaan masih lagi menganut agama Islam. Yang kedua, masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kesyukuran yang paling besar dibentangkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang paling memahami apa yang ingin disampaikan oleh Allah dan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam tiga perkara utama yang insya-Allah kita akan bicarakan pada malam ini semampu yang ada dengan waktu yang diberikan pinjaman oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimulakan dengan pertama, apa makna iman dan apa yang terkandung dalam iman. Salah satunya adalah kegembiraan untuk menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah terkait dengan taat yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada nabi yang dianutinya, yaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, peringkat yang tertinggi di dalam meletakkan iman, meletakkan taat adalah disebutkan dengan wattaba'un nural ladzi unzila fihi,
ya ini dengan mengikut jalan yang disebutkan dengan al-ittiba', ya ini mengikuti kepada perjalanan, sama ada tindakannya Rasulullah, percakapannya Rasulullah, apa sahaja yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dirangkumkan perbuatan yang disebutkan dengan ittiba'. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Rasulullah, dengan disebabkan akan kurniaan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dengan al-fadl, ya ini pemberian kelebihannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebutkan dengan wa bi rahmati, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Daripada dua pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, al-fadl dan juga rahmah, maka Allah menuntut kepada manusia untuk menzahirkan satu sifat perasaan yang mana para ulama tafsir mengatakan bahawa antara sesuatu perkara sifat fitrahnya manusia yang dipraktikkan dan dizahirkan melalui jalan, melalui syariat, di sini akan dapatkan pahala yang berganda kerana ia tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ada orang yang meletakkan kemarahannya pada sesuatu pada tempatnya. Ada orang yang meletakkan kegembiraan dengan apa yang didapatkannya dalam mungkin hal dunia ataupun akhirat. Ada orang yang meletakkan dalam dirinya kekecewaan dan letakkan kepada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengaturkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntut oleh Allah untuk bergembira, yang mana sifat kegembiraan yang terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terkait, Allah mengatakan huwa khairun, itu lebih baik daripada apa yang engkau kumpulkan di dunia. Kalau kita kumpulkan dalam satu dunia ini dengan kekayaan hartanya, kita kumpulkan dengan pangkatnya, kita kumpulkan dengan pengikutnya, kita kumpulkan dengan segala bentuk yang dizahirkan akan zahirnya kehebatan seseorang manusia di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, andai engkau letakkan kegembiraan ini melalui dua pemberiannya Allah, itu lebih baik daripada semua yang engkau kumpulkan di dunia. Apa yang telah dizahirkan oleh Allah adalah falyafrahu, hendaklah engkau bergembira. Akan apa? Yaitu al-fadl, kepemberian daripada Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir mengatakan rahmat yang Allah letakkan di sini adalah disebutkan rahmatnya diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun jalan yang baik berada di dunia melainkan telah ditunjuk oleh Rasulullah. Tidak ada satu pun jalan kejahatan melainkan itu yang telah dihalang oleh Rasulullah. Tidak ada satu pun jalan-jalan nikmat untuk diletakkan syukur kepada Allah melainkan telah pun dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengambil daripada satu jalan dalam nilai keimanan kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan mengikut kepada jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihannya seseorang yang bergembira dengan Rasulullah? Apakah yang akan dapat natijahnya seseorang yang menzahirkan kegembiraan dengan Rasulullah? Ketika mana kita melihat para ulama salaf dan khalaf yang menzahirkan kegembiraan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu nanti kita akan bicarakan pada fasa bahagian pertama ini. Tetapi kita ingin ambil daripada bahagian pertama tentang nilai kegembiraan, salah satu cabang daripada keimanan kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yaitu bagaimana gembiranya seorang kafir, yang disebutkan daripada satu syair yang diletakkan oleh Imam Yazid Al-Bustami rahimahullah. Juga disebutkan oleh daripada Imam Ad-Dimashqi, iaitu Imam Ibn Rajab Hanbali Ad-Dimashqi hafizahullah. Juga dibahaskan daripada perbahatan yang dibawakan oleh Said Muhammad Alwi Tahir Al-Haddad, dan juga dibawakan oleh Said Muhammad Alwi Al-Hasani Al-Maliki hafizahullah rahimahumullah, meletakkan bagaimana seseorang yang kalau kafir menzahirkan rasa gembira akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Dibawakan dalam satu catatan kitab yang disebutkan Alfiyatus Siratun Nabawiyah yang dikarang oleh Al-Imamul Iraqi rahimahullah, seorang al-hafidh yang menghafal ratusan ribu hadis, membawakan dalam bab zikru maulidihi wa irda'ihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, tentang bagaimana setelah diceritakan penyusuan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawakan satu cerita yang bernama Abu Lahab. Dibawakan dalam 3 matan yang teragung daripada kalangan Imam Al-Iraqi rahimahullah, mengatakan bahawa telah bermimpi satu orang pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diambil daripada sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu Sayyiduna Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab, yang mana mimpinya pada waktu tersebut ditanya khabarnya kepada Abu Lahab. Apa yang berlaku kepada kamu wahai Abu Lahab? Dikatakan Abu Lahab, aku ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Tidak ada satu pun waktu yang terlepas yang telah ditetapkan oleh Allah, melainkan aku akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali illa fi yaumil itsnain, kecuali pada hari Itsnain Allah akan membebaskan aku daripada azab, dan Allah akan mengeluarkan daripada tangan aku. Kata ulama ada 2 tempat, satu di hujung ibu jarinya dan satu lagi adalah pandangan yang kedua antara daripada ibu jari dan juga jari telunjuknya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala air untuk diberi minum kepada Abu Lahab pada setiap hari Itsnin. Tidak perlu untuk bersusah payah mencari air, tidak perlu untuk keluar untuk dalam keadaan mendapatkan sesuatu pertolongan, walaupun azab diberhentikan oleh Allah untuk mencari air. Allah siapkan air untuk orang kafir yang bernama Abu Lahab daripada tangannya, kerana bergembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dengan buktinya pembebasan kepada Thuwaibatul Aslamiyah, ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana berlakunya Suwaibah berjumpa dengan Abu Lahab, mengatakan, wahai tuanku, sesungguhnya Aminah telah melahirkan anak, yang anak itu namanya Muhammad, maka oleh sebab kegembiraan akan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyebabkan Abu Lahab membebaskan Thuwaibatul Aslamiyah, menjadi kepada adat kepada orang Arab terdahulu saat baginda letakkan akan pembebasan seorang hamba, itu merupakan satu pengorbanan yang luar biasa kepada seseorang yang telah membebaskan hamba yang ada kepada dirinya. Pembebasan Thuwaibah, kegembiraan kepada Rasulullah. Pembebasan Thuwaibah kerana gembira akan lahirnya anak saudaranya yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kegembiraan orang kafir yang telah pun berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kafirnya itu sehingga Allah mencela dalam keadaan celaan sampai pada hari kiamat, ketika mana Abu Lahab mengatakan, celakalah engkau wahai Muhammad, kerana ini engkau kumpulkan kami. Yang ini berlaku satu hari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam mengumpulkan kepada seluruh daripada kaum Quraisy dan juga daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, mengkhabarkan kepada mereka, mengatakan, inni Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah. Kata Abu Lahab dengan tangan yang diangkat pada waktu tersebut, celakalah engkau wahai Muhammad, kerana ini engkau kumpulkan kami.
pembelaan yang berlaku kepada Rasulullah, yang membela kepada Rasulullah bukan para sahabat, yang membela kepada Rasulullah bukan daripada kaum keluarganya, tetapi yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Azza wa Jalla, dengan Allah mengatakan tabbat yada abi lahabin wa tabb, celakalah kepada Abu Lahab akan tangannya. Kenapa tangannya? Yang menunjukkan kepada wajah yang sangat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebab itu disebutkan dalam karangan kitab yang ditulis oleh Imam Zurnuji rahimahullahu taala di dalam kitab adab Tariqut Ta'allum, adab ta'limum ta'alim, Tariqut Ta'allum, mengatakan salah satu adab orang yang belajar, jangan angkat tangan sebagaimana tangannya Abu Lahab kepada seorang guru. Anak tak boleh angkat tangan kepada kedua orang tuanya. Orang yang alim tak boleh angkat tangannya kepada orang yang lebih jahil dalam dirinya. Semua diletakkan akan adab setelah mana berlakunya angkat tangan yang menghina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang membela Rasulullah adalah Allah Azza wa Jalla. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab berbual bersama dengan mereka, saat mana bersembang dan berbual akhirnya menemui kepada satu perbahatan dan perdebatan, sehingga terangkat suara Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menegur sahabat yang tinggi suara depan Nabi, bukan sahabat yang lainnya, yang menegur untuk jangan tinggi suara di hadapan Nabi bukan daripada karangan orang-orang Quraisy untuk membela kepada keturunannya, yang membela jangan angkat suaranya, meletakkan keagungan Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wahai kalangan orang yang beriman, jangan engkau angkat suara engkau melebihi suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Allah meletakkan kemuliaan, engkau angkat tangan, aku yang bela, kata Allah. Engkau tinggi suara daripada Rasulullah, suara yang sangat mahal yang menyebabkan, kata Allah, fa ahbata a'malahum, kamu angkat suara dengan Rasulullah tinggi lebih daripada suara Rasulullah, maka akan terhapus semua amal kamu pada waktu tersebut. Akhirnya kata Rasul di dalam satu sirah mengatakan boleh sebab setelah turunnya ayat Al-Quran yang mengatakan akan jangan tingginya suara dengan suaranya Rasulullah, kerap kali Nabi SAW akan mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tolong ulang sekali lagi apa yang engkau cakapkan, kerana bercakapnya Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah sampai bisikan itu tak didengar oleh Rasulullah SAW. Bagaimana pada hari ini seseorang yang telah bukan sekadar meninggikan suara di hadapan Rasulullah, menghina Rasulullah, mencaci Rasulullah, mengkeji akan tinggalannya Rasulullah, menafikan perjuangannya Rasulullah, yang merasakan kita yang ada pada hari ini adalah sebab perjuangan kita bahkan tidak dibalikkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kembali kepada perbahatan daripadanya Abu Lahab, ketika mana Allah meletakkan kegembiraan yang telah dizahirkan seorang kafir dibebaskan pada hari Itsnin. Apakah seseorang yang kalau meletakkan kegembiraan kepada Rasulullah setiap hari akan dimasukkan dalam api neraka? Adakah orang yang kalau menzahirkan rasa sayangnya, kegembiraan, akan terima kasih kepada Rasulullah akan dihumbankan ke dalam api neraka? Seorang sahabat yang bernama Sayyidina Sa'id ibn Jubair radhiyallahu ta'ala anhu arda, di dalam satu peperangan yang telah mana sampai kepada zahirnya kecintaan kepada Rasulullah yang tidak akan dapat dicontohi oleh semua umat pada hari ini, melainkan adalah para sahabat radhiyallahu anhum, yang bagaimana mereka kenalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan disebutkan adalah Sayyid Muhammad Al-Tahir Al-Haddad hafizahullah mengatakan bahawa aku ingin memuji engkau wahai Rasulullah, aku ingin sangat sekali memuji kepada engkau ya Rasulullah, tetapi apakah pujian aku ini akan sama dengan pujiannya yang telah Allah berikan kepada engkau? Pasti tidak akan mampu untuk sama pujian Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Ya, ini meletakkan zahir puji bagaimanapun umat kali ini kepada Nabi SAW tidak akan mampu menyamai akan pujian yang telah didahului oleh Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana seseorang boleh mengatakan bahawa jangan kau lebih puji Rasulullah, jangan lebih-lebih kepada pujian Rasulullah, kerana nanti takut mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau hari ini puji sebagaimana pujian yang berganda sekalipun, kata Sayyidina Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, ya Rasulullah, apa pandangan engkau kalau aku puji engkau? Ini adalah 1/2 daripada kehidupan aku. Kata Rasulullah, itu baik, kalau tambah lagi baik. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ya Rasulullah, kalau begitu apa pandangan engkau kalau 3/4? Kata Rasulullah, itu baik, kalau tambah lagi baik. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, kalau begitu ya Rasulullah, aku akan jadikan seluruh masa hidup aku adalah semata-mata memuji kepada engkau ya Rasulullah. Bagaimana kehidupan kita pada hari ini yang merasakan kita akan selamat pada hari kiamat, sedangkan sahabat bergantung harap sungguh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang yang merasakan bahawa cukuplah sekadar dengan selawat kepada Rasulullah sehari sekalipun cukup, itu akan dapatkan selamat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah contoh bagaimana kegembiraan yang telah dizahirkan seorang kafir yang telah diselamatkan oleh Allah setiap pada hari Isnin yang kekalnya dalam api neraka kerana kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dalam peperangan Fathul Mekah, Nabi SAW memasuki kota Mekah, dan ketika mana para sahabat mengikut Rasulullah SAW, waktu itu Nabi melalui kepada satu lorong yang lain daripada biasanya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau lalu di lorong ini? Kata Nabi SAW, aku ingin lalu di lorong ini kerana aku ingin menjawab salam kepada batu-batu yang pernah memberi salam kepada aku saat mana aku lalu di sini ketika mana sebelum aku berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Seekor unta yang ketika mana dalam hajinya Rasulullah SAW ingin dikorbankan pada waktu tersebut, menghulurkan kepalanya sendiri supaya yang sebelih itu adalah Rasulullah SAW. Pokok yang diizinkan oleh Allah untuk dipanggil oleh Rasulullah, kemudian keluar daripada akar-akarnya berjalan di hadapan Nabi. Kata Nabi, engkau beriman dengan siapa? Saat mana mampu diberikan ucapan oleh Allah Subhanahu wa taala, pokok ini mengatakan, aku bersaksi kepada tidak ada Tuhan selain daripada Allah dan engkau adalah seorang Rasulullah. Dipujinya Nabi SAW saat mana diizinkan bercakap pada waktu tersebut. Binatang yang bernama Dha, biawak padang pasir, dilemparkan seorang badui yang mengatakan bahawa aku takkan beriman sehingga biawak ini beriman kepada engkau wahai Muhammad. Akhirnya diizinkan oleh Allah untuk bercakap dalam bahasa Arab, mengatakan berimannya kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa binatang, batu-batu, pokok rasa seronok untuk bercakap? Unta menghulurkan kepalanya kepada Rasulullah kerana zahirkan kegembiraan kalau bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Binatang yang namanya keldai disebutkan dalam catatan kitab sirah, antaranya sirah-sirah yang banyak, antaranya adalah sirah Ibnu Hisham, antaranya Dr. Sain Ramadan Al-Buti, antaranya daripada Rahiqul Maktum yang bernama Duldul ketika mana dalam keadaan terjun daripada perigi yang dikatakan pada waktu tersebut, kenapa binatang keldainya kepunyaan Rasulullah terjun daripada perigi? Kerana tak sanggup untuk ingat dan rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan, tanya pada kita hari ini, diri kita sendiri pada malam ini, saban tahun disambut kepada sambutan Maulidur Rasul, adakah iman kita dengan Rasulullah bertambah? Adakah kenal kita dengan Rasulullah bertambah? Adakah dalam keadaan cinta kepada Rasulullah itu bertambah? Ataupun musibah yang Allah berikan kepada kita, iaitu barangkali merasakan tak perlu lagi maulid untuk diingatkan kepada Rasulullah, barangkali merasakan bahawa cukuplah untuk kenal Rasulullah ini dengan berpada-pada, dan bahkan merasakan bahawa janganlah kita letakkan Nabi ini untuk mendahului dalam semua perkara dalam kehidupan kita. Maka muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagian pertama yang diletakkan dalam perbahatan untuk sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah berupa dengan nikmat namanya kegembiraan, yang kegembiraan adalah dizahirkan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kaitkan dengan kegembiraan yang telah ditunjukkan ataupun ditunjukkan oleh para alim ulama khusus kepada Nusantara pada hari ini, yaitu ulama-ulama Jawi
yang mana telah mendahului kepada kita akan peristiwa-peristiwa untuk bawakan umat kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ambil 3 bahagian. Yang pertama adalah dengan majlis ilmu, yang kedua berkaitan dengan jamuan, dan yang ketiga adalah perarakan. Banyak lagi perbahasannya. Cuma ingin kita ambil apa yang kita lakukan saban tahun. Yang hari ini kita adalah melakukan kepada majlis ilmu. Orang pertama yang melaksanakan majlis ilmu dan dalam waktu yang sama diberikan makan adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika mana Nabi bercakap pada waktu dakwah awalnya Rasulullah, yang pada waktu itu Nabi kalau bercakap semua orang akan balik, semua tak nak dengar ucapannya Rasulullah SAW. Wallahi tidak pernah satu hari saya kalau datang kuliah orang balik daripada kuliah saya, wallahi saya belum hadapi apa yang Rasulullah hadapi. Wallahi saya tak pernah hadapi apa yang Rasulullah hadapi saat mana ingin bercakap di baling batu pada waktu tersebut. Tapi ramai kalangan para asatidah bahkan hadir adalah dimuliakan, diletakkan tempatnya, diberikan tempat yang istimewa, tidak sebagaimana Nabi SAW. Bagaimana seseorang tak nak ucap terima kasih kepada Rasulullah? Bagaimana seseorang tak nak terima kasih dengan Rasulullah, yang bahkan dialah antara manusia yang sangat berat, mengambil berat akan umatnya, tapi hari ini umat semakin jauh dengan nabinya, itu Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika mana awalnya bercakap dan memberikan dakwah, satu orang tak nak dengar kabar percakapannya Rasulullah. Diberi khabar kepada datuknya Abdul Muttalib radhiyallahu an. Pada waktu tersebut kata Rasulullah, "Wahai datukku, sesungguhnya saat mana aku ingin bercakap, pasti aku akan dihalang oleh seseorang, yaitu Abu Lahab ataupun Abu Jahal. Yang mana waktu itu susah untuk bercakap, pasti tidak akan ada seorang pun akan dengar ucapan aku." Kata Sayyidina Abdul Muttalib radhiyallahu an mengatakan, "Kalau begitu, kamu ambillah satu waktu yang kamu hanya jemput makan pada waktu tersebut untuk diberikan kepada orang makan sahaja." Maka waktu itu diberikan perbincangan. Yang menjadi tukang masak Rasulullah pada waktu itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu karramallahu wajhahu alaihi salam, yang mana menjadi tukang masak Rasulullah pada waktu percakapan ataupun majlis ilmu yang dibentangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara tempat pertama yang disediakan oleh Rasulullah adalah tempatnya Abu Lahab. Nabi siapkan kepada tempat VVIP adalah untuk Abu Lahab. Diletakkan Abu Lahab paling hadapan, dilayani Abu Lahab. Saat mana Abu Lahab sampai, waktu itu Sayyidina Ali disiapkan makanan, diletakkan depan Abu Lahab, dimakan habis kali pertama. Rasulullah mengatakan, "Wahai Ali, tambah lagi." Diambil lagi dan kemudian dimakan dan habis lagi. Sebanyak 4 kali diberikan makan khas untuk Abu Lahab. Pada waktu tersebut barulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memulakan penyampaian ilmunya, dan waktu itu semua yang hadir pada waktu tersebut mendengar ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaidah majlis ilmu dengan adanya jamuan, sebagaimana yang disebutkan oleh Tuan Imam tadi, walaupun ada orang yang datang memang bukan untuk dalam majlis ilmu, walaupun datangnya adalah semata-mata ingin jumpa kepada saudaranya ataupun kenalannya ataupun temannya, walaupun datang hanya untuk makan pada waktu tersebut, kata Nabi SAW saat mana ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, Engkau berikan keistimewaan kepada orang yang hadir dalam majlis ilmu, ia akan mendapatkan keampunan daripada Allah, dapatkan keampunan daripada seluruh makhluk yang ada di darat dan juga di lautan. Ia akan mendapatkan daripada naungan rahmat paranya malaikat yang akan dibentangkan sayapnya oleh Allah Subhanahu wa taala atas izinnya akan para malaikat." Dan pada waktu tersebut kata as-sahabah, "Ya Rasulullah, andai ada satu orang yang datang bukan datang untuk majlis ilmu, adakah dia akan dapat juga manfaat sedemikian?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun dia datang memang bukan dalam majlis ilmu, tapi duduk dalam majlis ilmu itu akan dapatkan juga bahagian tersebut. Maka muslimin muslimat hadirin hadirat, makan itu bukan adalah satu perkara yang lain, tetapi diambil oleh para alim ulama adalah inilah contoh tauladan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dizahirkan akan kegembiraan diberikan makan sebagaimana orang-orang terdahulu yang memberikan kepada kita, yaitu bunga telur ataupun dalam keadaan pulutnya atau seumpamanya. Kenapa untuk dizahirkan? Akan supaya orang ambil gembira, yang gembiranya balik kepada majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kalau berada di Mesir, seseorang yang kalau sambut saja daripada 1 Rabiul Awal, pengalaman peribadi saya sangat mana berada di sana,
maka bila mana 1 Rabiul Awal akan diterangkan semua kedai-kedai dan akan disiapkan satu halawiyat, iaitu manisan yang khas, akan pemberiannya adalah setahun sekali, iaitu pada bulan Rabiul Awal. Diberikan makanan-makanan yang akan meletakkan orang kalau dapat akan gembira pada waktu tersebut. Dikatakan oleh para ulama Masyaikhul Azhar mengatakan bahawa dilatih kepada orang-orang ataupun anak-anak muda yang kalau dapatnya manisan, dapatnya makanan, dapatnya kegembiraan, akan baliknya kegembiraan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ulama-ulama kita terdahulu yang menyiapkan kepadanya adalah bunga telur, diberikan kepada seseorang, dibawa balik ke rumah, seronok hatinya, akan seronok bukan semata-mata bunga telurnya, tetapi kerana Rasulullah SAW dilatih daripada kecilnya adalah supaya kegembiraan yang dibalikkan dengan apa yang kita dapatkan adalah balik kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan, majlis ilmu yang dilakukan adalah daripada jalannya para ulama telah didahului oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Diberikan makan juga adalah ditunjukkan oleh tauladannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Orang yang hari ini meletakkan kepada majlis untuk majlis perarakan sempena Nabi Muhammad SAW, dua daripada sirahnya, bahagian pertama untuk meletakkan apa yang sebenarnya kita perlu gembira adalah kegembiraan dengan Nabi Muhammad SAW. Kisah yang pertama meletakkan dalam perarakan yang dilakukan. Orang pertama yang meletakkan perarakan, ia ini berjalan panjang masanya dan jauh daripada jaraknya adalah Sayyidina Abdul Muttalib. Dalam satu ringkasan sirah tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ketika mana Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha melahirkan Rasulullah. Pada waktu tersebut ini diceritakan oleh Tuan Guru Haji Salih Syed Kedah yang almarhum hafizahullah, mudah-mudahan Allah merahmati kepada beliau. Ketika mana Nabi SAW lahir, cahaya kepada Nabi itu sangat terang sehingga Sayyidatina Aminah terpaksa tutup kepada jasadnya Rasulullah dengan satu bekas, supaya cahaya yang terlalu terang akan dapat ditahan pada waktu tersebut. Diarahkan kepada Ummu Aiman, panggil kepada Abdul Muttalib radhiyallahu an, yang waktu itu Sayyidina Abdul Muttalib datang berjumpa dengan Sayyidatina Aminah. Ambil jasadnya yang sangat mulia, anak kecil yang sangat agung, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan dialah ambil jasad tadi dan dibawakan tawaf sebanyak 7 pusingan, yang mana tawaf tadi diikuti oleh orang-orang Quraisy yang menjadi pengikut kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, iaitu pengikut kepada Darun Nadwah, pimpinannya Abdul Muttalib, berpusing kepada Kaabah akan ingatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya selesai dipulangkan kepada Sayyidatina Aminah berkat daripada petawaf yang dilakukan oleh Abdul Muttalib, maka cahaya Nabi SAW akan dapat diterima oleh semua orang untuk melihat akan kelebihan dan kecantikannya Nabi Muhammad SAW. Orang yang berarak pertama adalah Sayyidina Abdul Muttalib. Bagaimana kita datang pada hari ini inginkan dalil? Kalau seseorang nak kata sayang dengan Rasulullah, perlukan dalil? Tak perlu. Bagaimana seseorang yang perlukan zahir kepada sayang ke seseorang dengan ibu bapanya dengan apa sahaja pun, iaitu sayang dengan maknya kerana akhlak maknya, sayang maknya kerana cantik maknya, sayang ayahnya kerana orang yang sangat banyak tolong kepada dirinya, bermakna tidak ada batasan dalil seseorang untuk sayang kepada kedua orang tuanya. Bagaimana datangnya Rasulullah tiba-tiba ada perlukan dalil untuk sayang kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan ia merupakan bukan satu tuntutan dalil, tapi bahkan wajib untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menzahirkan kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Ya, ini orang yang meletakkan perarakan yang diikuti kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam adalah Sayyidina Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu arda. Kisah yang dibawakan yang kedua sebagai penutup untuk fasa pertama, bahagian pertama berkaitan dengan kegembiraan, yaitu yang dibawakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala Hujjatul Islam. Dibawakan bagaimana ada satu malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan balasan kepada malaikat tersebut atas tidak hormatnya kepada Rasulullah SAW. Ya, ini diceritakan dalam satu riwayat. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Juga ada tentang malaikat yang Allah ciptakan istimewa untuk kira,
tentang air hujannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah ciptakan malaikat ini, kata Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj. Nabi nampak malaikat ini yang mana tubuh jasadnya besar, dalam tangannya ada 1000, dalam setiap ada 1000 tangan, dan setiap tangan ada 1000 jari. Kata Nabi, alangkah takjubnya aku dengan kejadian engkau. Kata malaikat ini, ya Rasulullah, aku ditugaskan oleh Allah untuk mengira air hujan yang turun, sama ada di darat, di lautan, di gunung ganang, semuanya aku akan kira. Kata Rasulullah, engkau boleh kira dengan tepat? Kata malaikat ini, ya, aku boleh kira dengan tepatnya. Ketika mana kata Rasulullah SAW, kalau begitu aku kagum dengan engkau. Tapi kata malaikat ini, ya Rasulullah, juga tercatat dalam kitab Mukasyafatul Qulub, dikatakan, ya Rasulullah, engkau nampak aku hebat boleh kira air hujan, tapi jari aku yang Allah ciptakan yang banyak ini takkan mampu. Aku ada satu kekurangan, yaitu takkan mampu mengira selawat yang diberikan oleh umat engkau ya Rasulullah kepada Allah Azza wa Jalla. Tangan aku, jari aku takkan mampu mengira berapa rahmat yang Allah turunkan kepada umat kamu ya Rasulullah. Bagaimana seseorang yang diletakkan kemuliaannya adalah kerana hubungnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Imam Al-Ghazali dalam satu riwayat, dikatakan malaikat yang ditugaskan oleh Allah, apakah hukum daripada sifatnya malaikat? Adalah ta'abbudi, iaitu akan makhluk yang akan kekal ibadat kepada Allah. Sangat mana malaikat yang kalau diciptakan oleh Allah untuk dia berdiri, akan dirinya sampai kiamat, sujudnya sujud sampai kiamat, rukuknya akan sampai kiamat. Semua yang Allah ciptakan, kalau untuk tawaf, tawafnya sampai kiamat. Ini menunjukkan kalau Allah menciptakan para malaikatnya, akan kekal ibadatnya sampai hari kiamat. Maka berlaku satu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana waktu tersebut lalu kepada satu majlis yang malaikat sedang hadirnya majlis ilmu pada waktu tersebut. Kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada satu malaikat Allah telah berikan balasan kepadanya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sifat malaikat akan kekal perbuatannya sampai hari kiamat. Kalau dalam majlis ilmu, akan duduknya majlis ilmu sampai hari kiamat. Kalau memberikan ilmu, akan berikan ilmunya sampai hari kiamat. Maka pada waktu tersebut kata Jibril, ya Rasulullah, ada satu malaikat yang mana Allah telah memberikan balasan kepadanya, dipatahkan sayapnya dan dibengkokkan kakinya. Kata Rasulullah, apa yang berlaku kepada malaikat itu? Kata Jibril, kerana tidak memuliakan engkau, sangat mana engkau lalu di hadapannya, dia tidak bangkit berdiri menghormati dan memuliakan engkau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu aku mohon kepada Allah, wahai Jibril, ya Allah, ampunkan dosa malaikat ini, yang pastinya malaikat tidak ada dosa, tetapi ingin menunjukkan bagaimana orang yang disebut makhluk yang tidak pernah ada dosa, tidak berdiri memuliakan Nabi yang lalu di hadapannya dalam peristiwa Mi'raj. Allah patahkan sayapnya, Allah bengkokkan kakinya, dan pada waktu itu kata Nabi, ya Allah, aku ampunkan dosa malaikat ini, dan engkau ampunkanlah dosanya wahai Allah. Akhirnya kata Jibril, Allah kembalikan sayap malaikat ini, dan Allah kembalikan boleh berdirinya malaikat ini, dan dikembalikan di tempatnya pada waktu tersebut. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ketahuilah sesuatu makhluk yang mana tidak memuliakan Nabi SAW dengan berdiri, dan hari ini diajar oleh ulama-ulama kita, sangat mana kalau berselawat, memuji, mengagungkan, meninggikan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berdiri, adalah semata-mata balik kepada peristiwa satu malaikat yang tidak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajar oleh ulama dalam memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung selepas fardu Isya, iaitu dengan solat adzan Isya, iaitu dengan dua bahagian yang lain tentang bagaimana taat dan juga ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam.